Hai, selamat pagi dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi di video ketiga Cikgu untuk soalan kerja kursus kita. Pada video ketiga ini, Cikgu akan fokus kepada 3 perkara inilah ya. Cikgu sudah pikir dan Cikgu rasa inilah yang akan Cikgu fokus. Oke, yang pertama ialah penerangan mengenai jualan ya. Dan kemudian di dalam jualan kita ada 6 jenis burger. Dan di dalam setiap burger dia ada bahan-bahan tersendiri ya. Oke, kemudian yang kedua, juga akan menerangkan berkaitan dengan lampiran C. Oke, lampiran C ini sangat penting sebab ini adalah lampiran tempat kamu mengatur rekod jualan tunai ya. Oke, kemudian di bagian ketiga nanti kita akan belajar berkaitan dengan lampiran D ya. Lampiran D ialah rekod jumlah penggunaan inventory ya. Apa itu rekod jumlah penggunaan inventory? Dia berkaitan dengan lampiran C ya. Jadi kita akan mulakan video kita sekarang. Baiklah, yang pertama ialah berkaitan dengan jualan ya. Jualan. Oke, di dalam jualan kamu akan merujuk kepada lampiran C seperti di dalam gambar ini ya. Oke, mari kita lihat. Baiklah, apabila kamu sampai pada 7 hari bulan Mac, kamu akan berjumpa dengan urus niaga yang ke-12. Oke, mari kita lihat urus niaga ke-12. Oke, ini ialah kertas soalan. Kita berhenti pada video sebelum ini pada urus niaga yang ke-10. Kemudian ini urus niaga yang ke-11. Nanti juga akan terangkan sebentar, tapi kita akan fokus kepada muka surat 11 ini. Oke, yaitu yang ini ya. Yang ini urus niaga ke-12 ya. Ini juga padam dulu lah. Oke, suntingan ini. Oke, jadi kita akan fokus kepada urus niaga ini 7 Mac ini ya. Ini dipanggil urus niaga ke-12. Oke ya, ini ya urus niaga ke-12. Oke, muka surat 11 7 Mac. Baiklah, apa yang kita lihat di sini di dalam soalan dia meminta kamu merekodkan jualan tunai 2 hingga 7 Mac 2021. Dan di sini tidak ada nilai ya, RM dan ada ruangan kosong. Jadi tugas kita ialah merujuk kepada lampiran C tadi ya. Tugas kamu ialah rujuk kepada lampiran C. Oke, sini juga sudah sediakan ya. Ini ialah lampiran C. Oke, buka lampiran C, muka surat 28 ya. Jadi apa yang akan kita tulis di ruangan yang ini? Apa yang akan kita tulis di ruangan ini? Ya. Ruangan kosong RM ini ialah apa yang kita perolehi dari sini ya. Oke, harap kamu paham.
Baiklah, kita akan coba buat contoh ya. Untuk mengisi lampiran C ini, sebab lampiran C ini sekarang adalah kosong ya, kosong ini. Oke, tiada isi di sekitar ruangan 2 hingga 7 Mac ini ya, kosong. Jadi tugas kita ialah untuk mengisi dan mengira ya di ruangan-ruangan ini ya, unit ini. Oke, unit sini. Oke, ada 6 jenis burger kan. Jadi tugas kamu ialah menjual, dan berapa yang kamu jual itu terpulang sama kamu ya, terpulang dengan kamu. Oke, jadi kalau kamu tanya cikgu berapa saya mau tulis cikgu di setiap unit itu, bolehkah saya tulis 1000 unit cikgu? Ya boleh, ini kan seminggu ini 2 hari bulan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti kamu ada 6 hari. Oke, jadi kamu mau menjual burger ayam biasa sebanyak 1000 unit dalam 6 hari boleh, tapi logik sedikit lah. Kamu bayangkanlah 1000 bahagi 6. Kalau 1000 bahagi dengan 6 hari, lebih kurang 166 biji sehari. Oke, ini contoh ya, contoh. Oke, mampukah kamu menjual 166 biji burger ayam sehari? Oke, dengan hanya berniaga selama 7 jam. 7 jam sehari kan ya, 7 jam sehari, jam 3 petang hingga 10 malam kamu berniaga. Jadi apabila kamu membuat anggaran jualan, kamu harus memikirkan perkara-perkara inilah. Kamu hanya berniaga selama 7 jam sehari. Jadi 7 jam itu pun bukan sampai jam 3 petang terus ada orang membelikan, kemungkinan kamu kena buat persediaan. Oke, dan malam itu pun 10 malam mungkin kamu membuat pembersihan. Oke, jadi logik ya. Oke kelas, jadi kamu harus buat anggaran yang logik ya, selogik yang boleh lah ya. Jadi cikgu coba ajar kamu di sini, beri idea sedikit macam mana cara untuk membuat anggaran itu ya. Jadi 7 jam sehari kamu darab dengan 6 hari sama dengan 7 kali 6 sama dengan 42 jam ya. 42 jam. Kemudian kamu ada 2 orang pekerja, darab dengan 2 lagi lah ya, sama dengan berapa nih, 84 jam lah, sebab double ada 2 pekerja. Dan kemungkinan setiap pemanggang ataupun dapur kamu itu, kamu ada 2 dapur kan. Oke, kamu ada dapur untuk memasak burger itu. Jadi darab lagi dengan apalagi maklumat yang kamu perlu di sana. Berapa satu burger, berapa lama masak, masa masak ataupun masa siap lah sebiji burger ya. Kamu kena pikirkan itulah. Oke. Selain itu, kamu kena pikirkan juga kamu tertakluk kepada jumlah inventory. Cikgu bagi contoh ya, di sini kita tengok inventory untuk burger ayam. Burger ayam itu memerlukan
apa nih, roti burger ya. Kita lihat inventory. Ini ialah cut inventory cikgu. Oke, cikgu kemaskan lagi sedikit. Oke, cut inventory untuk roti burger. Oke, kalau kamu perhatikan di sini, berapa baki roti burger cikgu? Cikgu cuma ada 600. Jadi andaian kamu 1000 biji tadi itu sudah negatif lah, negatif 400. Dari mana kamu dapat nih negatif 400? Jadi andaian kerja kursus kamu itu sudah salah ya. Oke, jadi di sini yang kamu kena berhati-hati ya. Oke, kita balik kepada lampiran C tadi. Oke, jadi nanti kamu boleh berbincang dengan cikgu lah ya, berkenaan dengan berapa unit untuk kamu tulis di sini. Oke, katalah cikgu ambil jalan mudah sekarang, cikgu letak di sini 20 unit. Oke, selama seminggu, selama 6 hari kamu hanya menjual 20 unit burger ayam biasa. Bolehkah cikgu begitu? Boleh. Ini kan perniagaan kamu, tapi walaupun kalau 20 unit nih bagi cikgu macam sedikit lah ya. Sebab kita berniaga untuk mencari untung. Lagipun harga burger ayam biasa ini hanya Rp4 dan mungkin ini lebih laku lah ya, lebih laris. Oke, untuk burger ayam spesial pula harga Rp5. Kamu boleh letak, katalah cikgu ini contoh cikgu sahaja ya, cikgu letak sini 15. Oke, burger benjo biasa harga Rp2, jadi ini mungkin agak murah dan mudah dibeli, bolehlah 30. Oke, ini burger spesial benjo ataupun roti burger telur. Oke, beza dia dengan burger biasa ialah dia ada 2 biji telur. Oke, jadi ini mungkin bolehlah tak 10 kah. Oke, burger oblong kambing, oke, berharga Rp8. Mungkin kamu jual sini katalah 6 hari, letak mungkin 6 saja kamu jual. Yang spesial pun mungkin 6 saja. Itu paling rendah lah ini anggaran cikgu ya. Kalau boleh kamu buat lebih daripada ini ya. Oke, jadi untuk mendapatkan jumlah di sini ini, oke, kamu akan darab nih Rp20, 20 unit darab 4 ya, 15 darab 5, oke, 30 darab 2, 10 darab 3, 6 darab Rp8, 6 darab Rp10 ya. Oke, mari kita kira 20 kali Rp4 sama dengan Rp80 lah ya. Ini 80. Oke, 80. Kemudian 15 kali 5, 15 darab dengan Rp5, 75. Oke, nanti kita kira keseluruhan ini sebentar lagi ya. Baiklah, bila juga sudah buat pengiraan jumlah keseluruhan untuk jualan ini ialah juga sudah perolehi sebanyak 353 ya, 353. Maka inilah nilai yang akan kamu tulis di sini ya, di soalan kamu itu yang urus niaga 12. Oke ya, jadi kamu akan tulis di sini ya, 3. Oke, 353. Oke, juga harap jelas ya. Jadi juga buat note di sini. Oke, buat note di sini lampiran C ya. Kamu mesti rujuk lampiran C untuk mengisi ruangan ini ya. Mari kita lihat balik. Oke,
ini hanyalah jualan tunai ya, jualan tunai. Coba ingatkan lagi, lampiran C ialah jualan tunai. Oke, yaitu urus niaga yang kamu buat selama 6 hari ini. Oke, 7 jam terhadap 6 hari. Oke, ini anggaran cara cikgu kira lah. Oke, jadi mungkin bega ayam biasa 50 kah. Oke, tidak salah itu. Yang penting jangan terlebih daripada inventory kamu ya. Kalau kan cikgu nasihatkan kamu gunakan pensil. Jadi kamu boleh tulis di sini kira semua. Jadi boleh rujuk dengan cikgu nanti. Cikgu oke kah ini, logik kah ini ya. Oke kelas, kita teruskan lagi. Oke, begitulah seterusnya yang berlaku ya, yang akan berlaku untuk ini ya, 14 Mac, 21 Mac, oke, dan 28 ini ya. Kecuali pada ini ya, kecuali pada ini 29 dan 30 ini dia ada special case. Kalau kamu tengok dia tidak termasuk di dalam mana-mana urus niaga lah. Oke, itu kita bincangkan, itu mungkin di dalam pelarasan. Baiklah, seterusnya yang cikgu ingin kongsi dengan kamu di sini ialah berkaitan 6 jenis bega tadi. Kita ada 6 jenis bega, kamu boleh rujuk di lampiran C ya. Jadi inilah bega-bega itu. Oke, 6 jenis bega, bega ayam biasa. Oke, kamu kena ingat ini di dalam bega ayam biasa. Oke, di dalam bega ayam biasa terdapat roti bega, ya, bega ayam dan kotak bega. Mari kita lihat, kita coba Google dulu lah supaya kamu dapat bayangannya. Yang lain nanti kamu Google sendiri. Oke, yang ini cikgu type di Google ya, bega ayam biasa. Oke, jadi kamu akan nampak beginilah bentuk dia. Oke, ini adalah roti ya, ini ialah ayam tadi itu. Oke, dengan nanti dia akan diletak di dalam kotak lah ya, kotak bega. Oke, cikgu rasa tidak perlu terlampau lama sini lah. Baiklah, kamu sudah nampak tadi kan bega ayam biasa. Oke, kita terus seterusnya ke bega ayam spesial. Oke, ada beza dia sedikit dengan ayam biasa tadi. Beza dia ialah di sini ya, telur ayam. Bega ayam spesial dia letak telur. Bega ayam biasa tiada telur ya. Oke, untuk bega benjo, oke, ada roti, ada telur ayam, dan ada kotak bega ya. Dia tiada bega ayamnya, telur ayam, itulah benjo. Bega benjo ialah bega telur. Oke, bega benjo spesial pula beza dia dengan benjo biasa, itu ialah telur ayam yang digunakan adalah 2 unit ya. Oke, untuk oblong kambing biasa. Oke, oblong kambing biasa. Oke, roti oblong, bega kambing dengan kotak oblong. Oke, untuk oblong kambing spesial, beza dia dengan kambing biasa ialah ada telur ayam 1 unit. Juga letak unit di sini, 1 biji pun boleh ya. Oke, selain itu bahan-bahan lain untuk bega ialah tomato, timun, dan kubis ya. Ada di urus niaga kita beli secara tunai. Oke, jadi cikgu rasa itu untuk yang pertama ini. Seterusnya kita melihat lebih lanjut berkenaan dengan lampiran. Oke, ini ialah lampiran C ya. Oke, jadi ingat, oke, kamu harus step by step lah, satu persatu. Oke, mula-mula 2 hari bulan hingga 7 hari bulan dulu. Buatlah anggaran macam cikgu buat tadi. Oke, 30, kemudian darab ya. Ini pun mungkin 30. Kalau semua 30 cikgu bolehkah? Oke, perniagaan kamu, logik kamu. Oke, jadi terpulang sama kamu, tetapi itulah karena berhati-hati dengan jumlah inventory tadi lah ya. Oke,
kemungkinan kalau macam kamu boleh pikir sendiri juga itu kelas ya. Contohnya macam oblong kambing ini kan harganya Rp8 dan Rp10. Jika satu keluarga datang dan terus membeli 10 sudah kira Rp100 kan. Musim PKP ini mungkin ada penurunan sedikit ekonomi rakyat negara kita. So, juga rasa kamu agak-agak lah ya membuat andaian ya. Cikgu akan lihat juga itu andaian kamu dan cikgu akan tegur. Oke. Jadi itu lampiran C ya. Nah, mari kita lihat lampiran D. Lampiran D ini apakah maksud lampiran D? Lampiran ini ialah rekod jumlah penggunaan inventory ya. Ini ialah penggunaan inventory. Dia berkaitan dengan lampiran C tadi ya. Lampiran C tadi kalau kamu lihat di sini, cikgu bagi contoh ya. Oke, burger ayam tadi, oke, yang dijual secara tunai kalau dalam contoh cikgu berapa tadi? Oke, burger ayam. Oke, ini ialah burger ayam. Oke, berapa yang cikgu jual tadi? 30 tambah dengan 30. Jadi cikgu akan tulis di sini 60. Oke, 60 unit. Begitu, ya. Oke. Baiklah kelas. Untuk jualan ini cikgu akan buat nilai seperti ini ya. Cikgu ubah balik nilai-nilai tadi. Oke, katakanlah burger ayam 30, burger ayam spesial 30, benjo 20, benjo spesial 20, oblong biasa 10, oblong spesial 10. Supaya angka ini lebih mudah kita lihatlah nanti berbanding yang semua 30 tadi. Oke. Oleh itu angka-angka ini akan kita pindahkan ke lampiran D ya. Mari kita lihat lampiran D. Burger ayam tadi 30 tambah dengan 30 sama dengan 60 ya. 60 macam mana cikgu dapat 60 ini ya. 30 tambah. Oke, ini tambah dengan ini ya. Maka dapatlah 60 di sini ya. Untuk bagian kredit ini pula kita biarkan dia kosong sebab ini ialah jualan tunai dapat di sini ya. Jualan tunai, jualan kredit ini apa cikgu? Yang kredit ini untuk minggu ini yaitu 2 hingga 7 belum berlaku jualan kredit. Oke, mari kita lihat soalan sebentar. Oke, ini ialah contoh jualan kredit ya. Jualan kredit ini ada di muka surat 14. Oke, 9 Mac yaitu membekal burger kepada koperasi ya. Ini juga bagi contoh saja, yaitu kamu nanti akan menjual ke kuantiti kamu letak sendirilah berapa ya. Maka kuantiti ini burger ayam biasa berapa dan benjo biasa ini kamu akan tulis di lampiran D tadi ya. Mari kita lihat lampiran D. Oke, di sini ya. Oke, untuk bagian kredit, tapi itu untuk minggu depannya. Juga hanya tunjuk contoh minggu pertama ini ya. Minggu seterusnya ini kamu yang buatlah ya. Oke, maka burger ayam 60, jualan kredit kosong. Jumlah burger ayam yang digunakan ialah 60 unit. Oke, jumlah ini akan kamu update ke card inventory nanti ya. Oke, di ruangan burger ayam. Oke, burger ayam. Mari kita lihat burger ayam, card inventory.
ini roti bege, ini roti oblong, nih bege ayam ya. Jadi di sini kamu akan tulis keluar 60 ya. Jika yang masuk di sini, ini kan kamu sudah buat sendiri 1 hari bulan nanti. Tanpa cikgu ini cikgu tidak rekam. Jadi untuk lampiran D tadi 60 ini bagian keluar cikgu perolehi dari mana? Dari sini ya, ini. Baiklah, kita teruskan untuk benjo. Benjo pula ialah 20 tambah dengan 20 ya. 20 biasa, 20 spesial, jadi 40. Juga akan tulis di sini 40 ya. Dan untuk jalan kredit benjo untuk minggu ini 2 hingga 7 hari bulan tiada, di 40 tambah 0 40. Dan jangan lupa ya, ini 60 kamu tambah dengan 40, maka dapatlah di sini 100. Apa kegunaan ini? Sebab ini akan kamu gunakan untuk update card inventory roti bege kamu dengan kotak bege. Jadi 100 ini kita akan tulis di roti bege, card inventory roti bege. Kita lihat roti bege 100. Nih roti bege untuk 2 hingga 7 hari bulan ini. Bahagian keluar akan tulis 100 ya. Jadi masuk 600, baki 600, tolak 100. Jadi baki yang tinggal nanti, yang tinggal ialah 500 darab 5%, dapatlah. Jadi kamu masih ada roti bege sebanyak 500 biji setelah digunakan pada minggu ini sebanyak 100 biji. Masih banyak itu kelas. Jadi maksudnya anggaran yang cikgu buat tadi, jualan yang cikgu buat itu yaitu jualan 30 20 ini sebenarnya masih sedikit. Kamu boleh tambah lagi ya. Yang penting jangan sampai negatif nih roti bege kamu. Kamu hanya ada 600 biji roti bege. Oleh itu maksimum kamu jual dalam minggu ini ialah 600 biji ya. Kita lihat seterusnya. 100 ini juga, baiklah, 100 ini juga kita akan update ke kotak ya, inventory kotak bege. Mari kita lihat. Tadi 100 cikgu sudah tulis di sini ya. Selain itu dia juga ada efek ataupun berkesan ke inventory kotak ya, kotak bege. Ini kotak bege. Jadi 2 hingga 7 Maret di bahagian keluar ada 100 ya. Cikgu yang bahagian masuk cikgu di sini itu kan kerja kamu ya. Di 2 hari bulan tuh, cek balik 2 hari bulan tuh berapa kotak bege yang masuk ya. Tugas cikgu sekarang ialah untuk menerangkan ini ya, menerangkan kegunaan lampiran D ya. Seterusnya kita lihat ke oblong kambing. Jualan tunai kita lihat di atas. 10 tambah 10, 20 ya. 20 tiada jualan kredit. Jadi jumlahnya ialah 20. Maka 20 ini, nilai ini akan kita gunakan untuk update card inventory oblong kambing. Mari kita lihat
lihat inventory oblong kambing. Juga kambing oblong. Oke, nah ini. Apa tadi itu keluar. Ya, keluar 2. Ya. Oke. Seterusnya untuk ini. Ya, roti oblong dan juga kotak oblong. Jadi berapakah itu yang digunakan? Sama dengan 20 ya, ini sama dengan ini. Oke, jadi tolong update 20 ini ke atas ya. Mari kita lihat roti oblong 20. Kotak oblong tadi ada, ini keluar 20. Roti oblong, ini keluar 2. Jadi untuk penghasilan jualan andaian kamu untuk oblong kambing, kamu ada 200 biji roti. Jadi anggaran kita tadi sepanjang minggu hanya menjual 20, masih sedikit. Jadi 200 tolak 20, 200 tolak 20, masih ada 180 biji roti oblong. Oke, jadi kamu boleh buat andaian, kamu perbaiki lagi andaian yang Cikgu berikan sebagai contoh tadi ya. Asal jangan negatif. Baiklah, terakhir sekali di dalam video ini kamu buka muka surat 34 ya. Cikgu coba rumuskan di muka surat 34 ini ya, di bagian bawah ini dipanggil penilaian inventory ya, penilaian inventory. Oke, ini penilaian inventory. Inventory kita melibatkan 9 ya, 9 item, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Oleh itu kita boleh buat rumusan di sini untuk merekod bagian masuk. Setiap inventory kamu harus rujuk kepada invoice ya, invoice yang berlaku. Contoh ya, kita lihat soalan. Contoh urus niaga 4, 1 Mac ya. Kita lihat di sini, ini adalah cara kita merekod bagian masuk dalam inventory ya, yaitu kita membeli roti, roti oblong, ayam, kambing, sos cili dan mayonis ya. Kemudian kita juga membeli telur ya. Urus niaga itu akan menjadikan card inventory kita ditulis di bagian masuk ya, ini bagian masuk. Oke, bagian masuk ya. Oke, seterusnya macam mana untuk inventory kita ditulis bahagian keluar, ialah dengan menggunakan kalau keluar dengan menggunakan lampiran D ya, lampiran D seperti ini ya. Ini maklumat dari lampiran D ini diperolehi dari mana? Dari lampiran C. Oke, jika harap kamu paham tentang ini, kamu boleh bertanya Cikgu dengan lebih lanjut. Oke, baiklah kelas, semoga Cikgu dapat membantu menerangkan
berkenaan dengan jualan lampiran C dan lampiran D. Anda boleh teruskan melaksanakan kerja kursus Anda, dan jangan lupa untuk sentiasa bertanya dengan cikgu, sebab pertanyaan kamu akan menggambarkan kita sentiasa ada komunikasi sepanjang melakukan kerja kursus ini. Dan ingat, kami sebagai guru, kami akan tahu siapa pelajar yang sentiasa update, bukan yang tiba-tiba siap. Itu berarti ada sesuatu yang tidak betul di dalam penyediaan kerja kursus kamu. Biar kita melaksanakan kerja kursus mengikut jadwal pelaksanaan proyek. Ini adalah minggu yang kedua, maka sepatutnya kita berusaha untuk menyiapkan kerja semua dokumen perniagaan ini ya. Kita lengkapkan dokumen perniagaan ini sebelum ke step yang seterusnya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe lah Cikgu punya video YouTube ini ya. Thank you.